Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awani bersama saya Nazri Kaha. Semalam keadaan banjir kilat di ibu kota mengakibatkan setengah kawasan dinaiki air dengan begitu pantas sekali, dan bagi kawasan seperti di Taman Melawati terdapat runtuhan tanah di kawasan Cerun yang berhampiran dengan penempatan. Begitu juga di kawasan Hulu Langat misalnya, jumlah taburan hujan yang tinggi menyebabkan batang sungai di kawasan Hulu Langat dinaiki air dan melimpah di kawasan penempatan di sekitar Sungai Serai, dan begitu juga di beberapa negeri yang lain termasuk di Sabah dan juga Sarawak. Jadi kita ingin mengetahui apakah yang menyebabkan taburan hujan pada pagi semalam begitu tinggi, dan juga bagaimana kesiapsiagaan komuniti dan juga masyarakat berhadapan dengan bencana, apatah lagi kita sudah pun memasuki transisi monsun timur laut. Jadi dua tamu sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan mereka, iaitu Encik Ambon Dindang, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan juga Teknikal Met Malaysia. Assalamualaikum Encik Ambon, apa khabar? Ya, khabar baik. Haji Nazri, khabar baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan Bencana di PPC MJIIT UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Dr. Kamarul, apa khabar? Waalaikumsalam Tuan Haji. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Mungkin saya nak mulakan dengan Cik Ambon. Cik Ambon, apa yang menyebabkan banjir kilat berlaku di beberapa kawasan, terutamanya di kawasan pusat bandaraya Kuala Lumpur semalam, dan menyebabkan ramai yang terperangkap, terutamanya di kalangan pekerja yang ingin memasuki pejabat. Begitu juga di beberapa kawasan ada kawasan termasuk di Taman Melawati yang kini dijaga oleh pihak berkuasa, terdapat runtuhan tanah. Jadi mungkin dari Met Malaysia boleh bagi sedikit gambaran. Okey, terima kasih Tuan Haji Nazri, dan juga terima kasih Astro Awani lah atas jemputan ini. Okey, untuk makluman umum dahulu, memang negara kita sekarang ni berada di dalam fasa peralihan monsun. Jadi dalam fasa peralihan monsun ini, cuaca yang sering kita terima ialah cuaca hujan dari bukti, terutamanya pada sebelah petang dan awal malam. So ini yang selalu menyebabkan juga banjir kilat. Tetapi apa yang berlaku semalam, iaitu hari Selasa 15 Oktober, so itu disebabkan oleh apa yang kita namakan garis badai, Tuan Haji. Garis badai ataupun dalam bahasa Inggerisnya squall line. So squall line ini memang kita kesan terbentuk di Selat Melaka, dan seawal pada jam 6.30 pagi, kami sudah, Jabatan Meteorologi Malaysia sudah mengeluarkan satu amaran hujan lebat dan ribu petir, berikutan daripada ramalan kita garis badai ini akan memasuki pantai barat Semenanjung. Dan juga kita telah, apabila garis badai ini telah bergerak memasuki pendalaman, so kita mengemaskinkan balik amaran hujan lebat dan ribu petir ini untuk meliputi ke semua Lembah Kelang, termasuk Kuala Lumpur, Selangor, dan dari bawah tu daripada Negeri Sembilan. So sebenarnya garis badai ini adalah satu garis awan ribu petir yang bergerak. Dia sebenarnya terbentuk di Kepulauan Sumatera, dan kadang-kadang juga kita sebut dia sebagai Sumatras, dan lebih dikenali sebagai garis badai ataupun dalam bahasa Inggeris squall line. So dia adalah satu garis ribu petir yang panjang beratusan kilometer, dan dia terbentuk di Pulau Sumatera dan memasuki laut Selat Melaka dan bergerak menghampiri pantai barat Semenanjung Malaysia. Dan garis badai ini yang sering menyebabkan hujan lebat, terutamanya di pantai barat, dan bila berlaku dengan lebih lebat dia boleh menyebabkan banjir lah, seperti yang berlaku pada semalam di Kuala Lumpur. Nah, Cik Ambon, mungkin boleh jelaskan adakah jumlah lebat itu melebihi jumlah purata hujan yang biasa turun, taburan hujan yang biasa turun di kawasan Lembah Kelang? Okey, yang kita terima semalam memang kita kategorikan sebagai hujan yang lebat, kerana mengikut bacaan di stesen-stesen yang kita ada. Ini saya ambil di Lembah Kelang, Tuan Haji. So kita ada stesen, seperti di stesen kita letak di frame, so mencatatkan dalam bacaan 53.5 mm untuk tempoh 1 jam. Itu daripada jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Dan juga satu lagi stesen kita di Kelang Gate, juga merekodkan 51.7 mm untuk 1 jam, iaitu daripada 9 pagi hingga 10 pagi.
Dan satu lagi yang kawasan yang banjir dekat Parlimen pun stesen kita ada di situ Tuan Haji, iaitu di stesen Parlimen juga merekodkan 41.3 mm. So ini merupakan turunan hujan yang lebat. Kalau kita kira dari segi per jam dia punya turun itu memang lebat. Okay. Ya. Adakah fenomena ini ataupun trend sebegini yang berlaku pada awal pagi semalam akan berlarutan dalam minggu ini, Encik Ambon? Okey, ini yang memerlukan pemantauan berterusan Tuan Haji, sebab fenomena-fenomena ini agak sukar untuk ramalkan dalam tempoh yang lama, apatah lagi 2-3 hari ke depan. Sebab itu perlunya untuk kita memantau keadaan cuaca secara berterusan. Sebab itu jabatan kami memang akan berperanan memantau keadaan cuaca ini, dan apa yang penting ialah kita sentiasa mengemas kini maklumat baik dari segi ramalan ataupun amaran cuaca buruk yang berkaitan seperti hujan lebat dan juga ribuan petir dan juga angin kencang, dan itu memang kita punya tanggungjawab. Dan bilik operasi kita memang beroperasi 24 jam. Tetapi untuk menyatakan dia akan berlaku lagi, memang perkara inilah sering berlaku Tuan Haji. Cuma dari segi intensiti hujan yang dibawa itu kita kena pantau daripada masa ke semasa. Sebab itu memerlukan penelitian kita sama ada daripada data yang kita perolehi daripada radar kita. Sebab kita mempunyai radar yang bercukupi di seluruh Malaysia ini. Sekarang ini kita sudah ada 19. Dan data-data radar ini telah membantu sangat untuk pegawai-pegawai kita membuat pemantauan cuaca secara berterusan siang dan malam, Tuan Haji. Terima kasih. Dan Dr. Kamarul pun berada di Manila ketika ini untuk menghadiri satu persidangan berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana dan seumpamanya. Dan kita baru saja selesai Konvensyen Rakan Natma pada minggu lalu. Kita mengangkat isu berkaitan kesiapsiagaan rakyat, bagaimana kita melakukan mitigasi, bagaimana kita empowered ataupun memberikan kuasa kepada rakyat untuk bersiap siaga dan pulih segera setiap kali bencana menimpa mereka. Tetapi dalam keadaan situasi bencana yang agak orang kata pun berlaku dalam sekelip mata ataupun begitu pantas masanya, seperti banjir kilat ataupun kenaikan paras air sungai yang begitu pantas akibat daripada hujan yang berterusan dengan intensiti yang lebat. Jadi mungkin ada di kalangan rakyat mereka tidak bersedia secara orang kata pun secara fizikalnya untuk menyelamatkan harta benda, menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan seumpamanya. Bagaimana kita belajar daripada episod-episod ini supaya kita lebih pantas, lebih cakna dan lebih prihatin daripada info yang dikongsikan oleh Met Malaysia misalnya dan juga dari pihak berkuasa seperti Natma seumpamanya. Dr. Kamarul. Baik, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih pihak Astro Awani. Dan saya melihat beberapa tragedi yang berlaku, termasuk insiden dan isu yang kita hadapi, dan saya memahami beberapa kekangan-kekangan dalam konteks bagaimana kita boleh menambah baik pemodelan ataupun sistem ramalan kita supaya episod-episod yang kita rujuk sebagai extreme weather event ini boleh diramal dengan lebih tepat dan bersasar. Ini satu konteks yang kita perlu memahami. Yang kedua, kita melihat secara umumnya kesiapsiagaan agensi dan masyarakat baik. Mereka memahami bahawa kita dalam proses untuk menerima tempias ataupun dalam tempoh peralihan ini, kita lihat banyak agensi-agensi kerajaan yang telah membuat hebahan lebih awal tentang impak yang bakal berlaku. Cuma mungkin apa yang kita perlu fahami ini, impak-impak ini kadang-kadang bersifat lokal. Lokaliti ini perlu diambil kira, termasuklah peranan-peranan pihak berkuasa tempatan, bukan hanya mereka yang ataupun agensi-agensi kerajaan persekutuan semata-mata. Kerana sebahagian daripada data, maklumat, informasi oleh pihak Met Malaysia sebagai contoh perlu diturunkan ke peringkat rakyat, ke peringkat masyarakat, pakcik, makcik, mereka-mereka yang berada di kampung, di kawasan hotspot, titik-titik panas ini. Kita pun dah tahu banyak kawasan-kawasan hotspot, banjir, tanah runtuh, dan
kenali risiko setempat ini adalah peranan setiap individu rakyat Malaysia. Dia bukan terletak di bahu kerajaan semata-mata. Itu pertama, Tuan Haji. Yang kedua dan terakhir daripada saya, ringkas, kita melihat ini, impak ini mungkin berpanjangan. Sebagai contoh, petani, penternak, mungkin kesan mereka daripada kehilangan kerugian ekonomi, kerosakan mungkin lebih besar dan berpanjangan. Ini yang kita gusar. Dikala kita mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan, gerak kerja, agensi-agensi, pihak berkuasa tempatan, tapi kita perlu memahami golongan-golongan rentan ini supaya kita boleh minimalkan kesan kerosakan dan juga kerugian ekonomi. Ini dua konteks yang saya percaya sebagai permulaan mukadimah kepada sesi kita hari ini. Dr. Kamarul, untuk memberikan sedikit insight yang lebih lokal, kalau kita lihat bagi kawasan-kawasan yang rentan bencana, terutamanya banjir kilat ataupun cerun runtuh, tanah runtuh dan seumpamanya, pastinya pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat sudah pun kata pun cakna. Mereka seringkali setiap kali musim tengkujuh ataupun transisi monsun mereka akan berhadapan dengan bencana-bencana segera sebegini. Tetapi pastinya ketika aman, ketika tidak berlaku transisi monsun ataupun tidak berlaku monsun pun, mereka sudah pun biasa dengan kelakuan-kelakuan ataupun simptom-simptom kalau ada kemungkinan tanah runtuh ataupun cerun runtuh, misalnya ada air yang mengalir dari kawasan bukit yang di belakang rumah mereka, ada sedikit runtuhan kecil di kawasan longkang belakang rumah mereka, ataupun retak-retak yang berlaku di kalangan jalan raya yang menghubungkan kawasan cerun dan juga rumah dan sebagainya. Adakah ini juga antara kearifan lokal yang perlu diangkat dan terus diberikan perhatian oleh pihak berkuasa tempatan dan juga pihak berwajib yang berkaitan dengan bencana sebegitu? Adakah, saya rasa kawasan-kawasan yang kita maksudkan seperti di Ampang Jaya, di Melawati, di kawasan sebelah Ulu Kelang dan sebagainya. Dr. Kamarul. Baik, Tuan Haji, soalan yang amat baik dan sebaiknya dikupas dengan lebih terperinci di sini, dan semestinya ini sebahagian besar perbincangan, isu dan juga solusi yang juga dibincangkan di Manila. Untuk makluman Tuan Haji, kearifan lokal ini kita melihat banyak impak-impak bencana risiko yang berlaku ini, impaknya boleh dirasai dan lebih besar di peringkat lokal, dan semestinya kearifan lokal ini menjadi satu kekuatan dalam membuat titik perubahan besar, terutama dalam memperkemaskan sistem pengurusan risiko bencana peringkat daerah dan tempatan. Berbalik kepada isu tanah runtuh, semestinya pihak Jabatan Mineral dan Geosains, JMG, Jabatan Kerja Raya banyak telah berkongsi kawasan-kawasan hotspot. Kita ada lebih kurang 6,000 lebih, Tuan Haji, hotspot tanah runtuh. Dan untuk cerun yang dipantau oleh pihak JKR CKC pun dah mencecah lebih daripada 20,000 cerun yang dipantau. Ini kawasan-kawasan yang memang sebenarnya rentan dan rapuh, dan semestinya kita rakyat Malaysia, pihak yang berada di peringkat setempat ini perlu memahami kawasan-kawasan ini, bukan hanya mengetahui di mana hotspot, tetapi juga memainkan peranan jika ternampak tanda-tanda awal secara fizikalnya, secara mata kasarnya, ataupun menerusi beberapa pengamatan berterusan sebelum, semasa dan selepas. Ini sesuatu yang menjadi kekuatan dalam kita menambah baik bagaimana model kearifan lokal ini perlu diterjemahkan kepada tindakan pertama. Yang kedua, kita lihat juga banjir kilat semestinya proses berlakunya begitu cepat dan juga surutnya juga berlaku dengan cepat. Ini perlu kita fahami bagaimana kita boleh memastikan infrastruktur kritikal, aset-aset, kawasan-kawasan perniagaan, mereka-mereka yang mempunyai sumber perniagaan perlu memahami bagaimana input dan informasi ini perlu diterjemahkan kepada tindakan, dan tindakan ini perlu harus jatuh ke peringkat keluarga, ke peringkat organisasi, supaya pekerja-pekerja ahli keluarga kita memahami
peranan dan tanggungjawab supaya maklumat itu sampai pada masanya dan tindakan itu disusuli dengan perkara-perkara yang seharusnya berlaku pada masa 1 jam pertama, 1 hari pertama selepas berlaku bencana. Dan yang ketiga, Tuan Haji, mungkin baik juga untuk dikongsikan di sini, tanah runtuh dan banjir kilat, banjir terutamanya, sebahagian daripada apa yang kita rujuk sebagai kesan daripada bencana berasaskan air, dan fenomena alam ini semestinya mempunyai faktor-faktor pencetus, faktor-faktor penyumbang. Faktor-faktor inilah yang meningkatkan tahap kerapuhan dan risiko. Jadi kita, ketua kampung, ahli masyarakat, mereka terutama mereka yang berada di kawasan perbandaran, seharusnya lebih cakna, kerana banyak kawasan-kawasan yang semestinya mempunyai tahap impak yang berbeza secara lokalitinya. Dan impak-impak ini mungkin berbeza pada tempoh fasa peralihan, pada tempoh MTL, dan semestinya memberi satu peluang baru kepada setiap daripada kita untuk menyumbang data-data baru. Kerana kita lihat banyak kawasan-kawasan, kalau lihat di hotspot banjir sahaja dah mencecah hampir 4,000 lebih di Malaysia. Jadi ada kawasan-kawasan baru yang sebelum ini tidak banjir tetapi telah dikenal pasti oleh pihak kerajaan kawasan berpotensi untuk berlaku. Ini sesuatu yang kita boleh angkat dan pastikan diterjemahkan kepada tindakan. Tuan Haji. Encik Ambon, kalau daripada ramalan dan juga amaran yang diberikan oleh Met Malaysia itu saya rasa memadai, tetapi amaran ataupun kewaspadaan yang diangkat oleh Met Malaysia itu tidak akan bermakna jika pihak yang sepatutnya ataupun agensi-agensi yang berada di lapangan tidak menggunakan segala info data yang dikongsikan oleh Met Malaysia untuk bersiap siaga. Jadi adakah kerjasama di kalangan agensi ini berada di tahap yang terbaik pada pandangan Met Malaysia, ataupun early warning system EWS itu juga perlu ada satu kesiapsiagaan yang lebih baik pandangan Met Malaysia? Okey, terima kasih Tuan Haji atas soalan tersebut. Okey, jadi isu banjir ini satu isu yang memerlukan kerjasama. Bukan saja daripada satu agensi tapi pelbagai agensi. So kita faham bahawa kalau agensi yang menerima maklumat tidak mempunyai yang kita namakan sebagai langkah respon yang baik pun dia tidak memberikan manfaat. So jadi apa yang penting di sini ialah untuk isu banjir ini kita melihat secara holistik lah. So dari segi Met Malaysia ni kita memang peranan membekalkan maklumat. So amaran cuaca ataupun hujan lebat. So, jadi amaran itu harus diguna ataupun dapat diterjemahkan oleh agensi-agensi yang terutamanya pengurusan bencana ataupun agensi-agensi di local authority ataupun setempat untuk mendapatkan apakah impak yang akan berlaku jika amaran atau amaran hujan lebat ini dikeluarkan untuk sesuatu kawasan. So ini yang memerlukan dari segi mungkin kita kerjasama yang lebih erat diperlukan, dan Met Malaysia sentiasa membantulah kalau ada keperluan untuk kita menjelaskan. Dan kita juga sudah berperanan dalam menjelaskan perkara ini dengan mengadakan forum iklim yang setiap tahun kita adakan. So pada tahun ini sudah diadakan pada 3 hari bulan Oktober yang lepas, di mana itulah satu medium yang kita untuk menjelaskan macam mana kita mendapatkan maklumat, menggunakan maklumat yang telah dibekalkan oleh Met Malaysia. Jadi maklumat-maklumat ini sebenarnya agak teknikal bagi setengah orang, tetapi kita cuba untuk memberikan dia dalam bentuk yang boleh dipahami masyarakat. So jadi dari segi kerjasama Tuan Haji, memang Met Malaysia akan sentiasa bekerjasama dengan semua agensi, terutamanya dalam agensi pengurusan bencana, dan juga kerjasama kita sudah lama terjalin dengan Jabatan Pengairan dan Saliran. So, kerana dua agensi ini berkait rapat apabila bercakap mengenai isu banjir. So sebab di pihak Met Malaysia ni kita membekalkan maklumat hujan, kuantiti hujan yang bakal diterima di satu-satu kawasan. So ini kita akan kongsikan dengan JPS untuk
mereka menggunakannya di program ramalan dan amaran banjir negara. So itu memang berjalan sepanjang masa dan dari segi tanggungjawab kita membekalkan maklumat dan GPS akan membekalkan lagi satu maklumat banjir. So itu yang perlu dipahami lah untuk masyarakat supaya dua agensi ni ada perbezaan peranan di sini. So dari segi agensi pengurusan bencana juga kita membekalkan maklumat ramalan ini terutamanya nanti dalam musim monsun timur laut. So kita sentiasa mengemas kini maklumat ini dan sentiasa berhubung dengan agensi pengurusan bencana yang ada di negara kita ini bagi memaklumkan mereka apakah luruan itu akan sampai, bila luruan itu akan sampai dan di mana dijangka luruan itu akan terkena di negara kita. So dari segi kerjasama memang sudah lama terjalin untuk kita dengan agensi-agensi berkaitan yang lain. Tuan Haji? Ya, dari Dr. Kamarul, dari pemantauan dan juga laporan media termasuk dari Astro One ini, bahawa misalnya apabila berlaku banjir kilat di kawasan laluan masuk Kuala Lumpur, Universiti Melaya semalam, amaran awal berupa siren dibunyikan oleh pihak pengurusan Universiti Melaya. Maksudnya mereka belajar daripada episod yang lalu beberapa kali kawasan tersebut memang berlaku banjir kilat dan diberikan amaran awal dan sempat pihak-pihak terutamanya di kalangan pekerja Universiti Melaya dan pelajar melakukan evakuasi dan juga mengalihkan kenderaan dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat di bulatan Dato' On, ada juga berlaku peningkatan air yang begitu mendadak sekali di kawasan pusat bandaraya. Amaran awal juga melalui siren diberikan. Jadi adakah ini nampaknya ada perubahan yang agak positif bagi kawasan-kawasan yang begitu padat dengan pengguna dan komuniti dan sebagainya. Amaran awal diberikan tumpuan dan sempat mereka melakukan pemindahan dan seumpamanya. Jadi bagi kawasan tanah runtuh, cerun dan juga potensi banjir kilat, adakah ini situasi-situasi sebegini perlu ditingkatkan lagi pada pandangan Dr. Kamarul? Baik, terima kasih Tuan Haji. Dan semestinya kita perlu meraihkan beberapa komitmen pihak kerajaan, termasuklah pelaburan-pelaburan dengan instalasi sistem-sistem amaran awal, berkemaskan sistem ramalan. Dan ini juga kita lihat banyak peranan-peranan pihak agensi-agensi, terutamanya Jabatan Pengairan dan Saliran menerusi noti-noti ramalan-ramalan awal. Dan kita pun fahami peningkatan mendadak beberapa hasil-hasil positif susulan daripada pelaburan ataupun bagaimana pihak kerajaan mempertingkatkan kapasiti dan juga sumbangan oleh pihak Peraban, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara. Dan sebahagian besar informasi ini juga diterjemahkan kepada tindakan, termasuklah dimainkan oleh pihak universiti sebagai contoh untuk membunyikan siren. Ini contoh baik bagaimana model kerjasama rentas sektor ini amat penting dalam memastikan impak ini diminimalkan sehabis baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat di sebalik pelaburan dan jumlah mitigasi struktur dan bukan struktur ini juga jumlah frekuensi dan magnitude untuk bencana berganda ini juga meningkat, Tuan Haji. Ini yang kita gusar. Bermaksud pelaburan yang kita buat itu seharusnya perlu diseiringkan dengan jumlah impak ataupun intensiti dan magnitude yang perlu kita alami. Ini yang saya percaya perlu diseimbangkan dan semestinya seperti mana yang Tuan Haji maklumkan, kita lihat banyak inisiatif pihak kerajaan untuk memperkemaskan apa yang kita rujuk sebagai risk communication, komunikasi risiko. Ini suatu yang amat penting dalam kita menyelaras, menyeragamkan, menguruskan. Dan ketiga, dan Tuan Haji ada maklumkan tentang Rakan Nadma. Ini juga satu platform rentas sektor yang dimainkan oleh pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat, Negeri dan Daerah untuk memperkasakan sistem sokongan kedua dan ketiga. Dan kita memahami kalau kita menghadapi bencana berskala besar dan berganda ini, kita menuntut komitmen pelbagai agensi, pihak perseorangan, NGO yang perlu diangkat peranan dan sumbangan mereka, dan semestinya berdasarkan data dan informasi yang bersasar, penyaluran bantuan ini
lebih baik. Ini saya percaya mekanisme ini juga seiring dengan arahan NADMA nombor 1 yang dikeluarkan dan mengangkat peranan dan memartabatkan beberapa sumbangan-sumbangan penting ahli-ahli bukan kerajaan, NGO yang bernaung di bawah rakan NADMA khususnya. Tuan Najib. Ya, akhir sekali Encik Ambon ada nasihat kepada pihak masyarakat di luar sana, penonton di luar sana berkaitan dengan peralihan monsun timur laut sekarang dan selepas itu kita akan memasuki monsun timur laut. Jadi apa yang kita boleh jangkakan Encik Ambon? Okey, terima kasih Tuan Haji. Untuk maklumat orang ramai, kita masih lagi berada di dalam monsun peralihan. So seperti yang saya katakan pada awal tadi, memang cuaca kita jangkakan pada sebelah petang dan ke awal malam tu dia sering kali berlaku ribut dan hujan lebat. So itu yang kita kena waspada kerana hujan lebat ini satu bencana yang boleh diberikan adalah banjir kilat, dan jika berlaku di tanah-tanah tinggi ada kemungkinan juga berlaku kepala air dan runtuhan tebing-tebing yang curam. So itu kena cakna lah. Jadi masyarakat kena maklum jika berlaku hujan lebat dan anda berada di tempat-tempat yang rendah, so kena bersedia untuk menghadapi banjir kilat. Itu untuk yang banjir kilat semasa musim monsun peralihan. Dan kita juga akan menghadapi monsun timur laut yang kita jangka pada awal November nanti. Tarikh sebenar kita akan pantau apabila kriteria untuk permulaan monsun timur laut sudah dipenuhi, kita akan keluarkan satu kenyataan memaklumkan bermulanya monsun timur laut. So monsun timur laut cuaca dia agak berlainan daripada monsun monsun peralihan kerana dia akan memberikan hujan berterusan. So di situ nanti kita akan sentiasa mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kerana luruan monsun ini sering menyebabkan hujan agak lama, 1 hingga 3 hari, boleh mencapai 3 hari jumlah itu akan berhujan. Dan negeri yang terkesan terutamanya negeri-negeri pantai timur seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, dan juga boleh berlaku ke pantai barat jika luruan itu terlampau kuat dan melepasi banjaran titik wangsa. Jadi kita perlu bersedia, dan begitu juga di Sabah dan Sarawak juga akan mengalami monsun timur laut ini biasanya pada awal tahun hadapan. So jadi apa yang kita perlu tahu ialah bersedialah untuk menghadapi sebarang kemungkinan seperti banjir monsun yang akan datang, dan dapatkanlah maklumat yang sahih daripada agensi-agensi yang berkuat kuasa seperti Met Malaysia untuk hujan lebat, dan paras air boleh didapati daripada Jabatan Pengairan dan Saliran. Saya ingat itu yang perlu untuk masyarakat tahu bagi kita menghadapi monsun timur laut yang akan datang agar semua kita selamat daripada musibah. Tuan Haji. Jadi kedua-dua memberikan penjelasan yang begitu terperinci bagaimana kita melihat dan menganalisis bencana banjir dan juga runtuhan tanah yang berlaku beberapa hari ini. Jadi itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.